Ada. Yang tadi tanda tak? Kita ada berhenti bab na'al kan? Ya. Lama sangat kali ni. Semabu jadinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma nawayna at-ta'allum wa ta'allim وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علم لدني ومشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih yang saya muliakan kepada Fadil Tuan Imam, Ayahanda Ketua Masyarakat, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini setelah beberapa tempoh yang lama kita tidak bertemu di dalam siri perkongsian pada kitab yang membicarakan tentang perihal junjungan agung kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi moga-moga pertemuan kita pada malam ini menjadi sebab untuk segala kesempitan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan, segala kepayahan itu Allah memudahkan, segala perkara yang Allah rungsingkan hati kita dan seluruh umat Islam Allah berikan ketenangan insya-Allah. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insya-Allah kita menyambung lagi daripada perbahasan ataupun perkongsian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang membicarakan tentang kesempurnaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tertangguh pada pertemuan kita sebelum ini, masih lagi berkenaan dengan perbicaraan tentang bab yang berkaitan dengan capalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-11, babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang capalnya Rasulullah. Terhenti kita pada hadis yang ke 80 belum lagi ya. 80 belum lagi. Mana kita sehingga ke hadis yang ke-79 yang kita kongsikan tentang perkara yang berkaitan dengan capalnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah وانفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. حدثنا
إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلان. Katanya Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, bahawasanya telah diberitahukan kepada kami oleh Ishaq bin Mansur, berkata telah diberitahukan kepada kami oleh Abdul Razak daripada Ma'mar, daripada Ibnu Abi Dhi'b, daripada Salih, iaitu bekas hamba kepada Tau'amah. Ini muka surat 62, muka surat 62, hadis yang ke-80. Bekas hamba kepada Tau'amah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawasanya capal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali capal. Dua tali capal ini bermakna dua tali yang kita dah sebut pada permulaan hadis yang berkaitan dengan capalnya Rasulullah ini adalah tali yang dipauk pada jarinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu katanya ulama, tali tempat sauk jarinya Rasulullah tu ada dua. Dia ada dua. Cuma yang capal hari ini, capal Rasulullah yang ada di dalam simpanan hari ini, yang diperlihatkan kepada kita dalam beberapa siri pameran artifaknya Rasulullah, itu terlihat ada satunya itu terputus. Dah putus dia punya tali penambak dia tu. Tali nak buat sauk dia, sauk jari itu. Jadi yang asalnya adalah dua tali penambak yang ada pada capalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ditambak pada sebelah ibu jari kaki. Di antara sebelah ibu jari kaki, di antara ibu jari kaki dan jari selepas daripada ibu jari itu, maka ditambak di situ satu. Kemudian satu lagi adalah selepas pada jari tengah, maknanya antara jari tengah dengan jari selepas daripada jari tengah. Maka dua itu menjadi tali tepak sauk jari mulia kakinya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Haddatsana Ahmad, hadis yang seterusnya. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan an Suddi qala haddatsani man sami'a Amr bin Hurayth yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Diberitahukan kepada kami oleh Ahmad bin Mani'. Diberitahukan kepada kami oleh Abu Ahmad, diberitahukan kepada kami oleh Sufyan daripada As-Sudi, berkata diberitahukan kepada aku orang yang mendengar daripada Amr bin Hurayth, berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan memakai capal yang makhsuf. Capal yang makhsuf ini adalah capal, dia ada nota dia. Kalau kita tengok pada kitab kita tu, nota yang ke-27 tu disebut capal yang disokong oleh capal yang lain, kemudian dijahit dengan mikhsaf. Iaitu mikhsaf ini adalah sejenis alat untuk menjahit. Jadi baginda solat memakai capal kerana capal baginda tidak terkena najis. Ini perbahasan lain lah, perbahasan tentang keharusan solat dengan memakai capal. Nanti kita bincangkan sikit sebanyak nanti.
Kerana hampirnya rumah baginda Rasulullah dengan masjid, dan rumah baginda bercantum dengan masjid hanya dipisahkan dengan satu dinding. Baik. Tentang makhsuf ini, pertama, ulama memberikan dua makna pada makhsuf ini. Yang pertamanya, makhsuf itu membawa makna tampalan. Seumpama disandarkan pada sebuah hadis, disebutkan kana yukhayyitu thawbahu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya. Kemudian disebut wa yakhsifu na'lahu, dan menampal apa dipanggil, capalnya. Wa juga disebutkan bahawasanya Rasulullah ya'malu ma'amila ar-rajul fi baitih, dan Rasulullah ini melakukan kerja yang kebiasaannya kerja-kerja orang lelaki yang dibuat di rumah. Maknanya jahit baju sendiri. Cuma lelaki kita ni tak tahulah kan buat ke tak. Kebiasaan orang lelaki, sebagaimana yang dinisbahkan pada riwayat ini, itu pekerjaan mereka di rumah. Jahit baju koyak ke tu, tampal sendiri. Itu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Capalnya kalau koyak, tampal sendiri. Bersihkan rumah, sapu rumah. Orang lelaki sekarang ni takut disebut queen control. Allahu akbar. Walau sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dulu saya punya atuk, kalau basuh baju lah, dulu basuh baju tak ada lah mesin basuh macam kita ni. Dan beliau pula alaihi rahmatullah, orang yang sangat teliti basuh baju ni. Dia tak mudah nak basuh lebih kurang. Tapi baju ni, baju isterinya, dia yang basuh, kemudian angkat satu-satu ni, bilas dengan air. Pakai dulu air kolah kan, air kolah ke air telaga ke, dia karai air tu, cedok air tu, bilas balik satu-satu, kemudian jemur. Ya Allah, kita hari ni mesin basuh ada pun tak terbuat. La ilaha illallah. Hakadha, itu ma'amila ar-rajul fi baitih. Rasulullah melakukan pekerjaan yang kebiasaannya dibuat oleh orang lelaki di rumah. Itu pekerjaannya. Baju jahit sendiri, capal, tampal, kemudian lagi apa? Bersihkan rumah dan sebagainya. Moga-moga Allah jadikan kita ini lelaki-lelaki seumpamanya Rasulullah. Amin. Ibu-ibu akan amin kuat insya-Allah. La ilaha illallah. Hakadha, itu makna yang pertama. Makna yang pertama, tampalan yang dimaksudkan dengan tampalan apabila berlaku qayak. Yang kedua, makhsuf ini membawa makna ditampal tapaknya. Tapak capalnya Rasulullah itu ditampal dengan satu tapak yang lain, kemudian dijahit. Kemudian dijahit. Boleh saja diihtimal, disangkakan bahawasanya bila mana tapak itu dah mula haus, maka Rasulullah letakkan lagi sesuatu yang lain, tapak yang lain, dan dijahit supaya selipar itu boleh digunakan lagi. Halnya Rasulullah kan, koyak tampal, haus tampal lagi kan. Hakadha. Maka itu makna yang diberi kepada makhsuf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada riwayat ini memakai capal yang makhsuf, maknanya capal yang bertindih itu, yang ditampal dengan tapak yang lain dan dijahit. Rasulullah gunakan ia bersolat dalam keadaan keadaan Rasulullah melakukan solat dengan capal. Solat dengan capal ini ada perbahasannya ulama. Walaupun periwayatan tentang solat dengan selipar ni datang dengan riwayat yang sanadnya sahih, bahkan kuat. Bahkan kuat. Namun dilihat oleh ulama, kerana itulah kita ni nak beramal dengan hadis. Ia bukan cukup pakai hadis tu sahih semata-mata. Tentang hadis sahih pakai. Hadis tentang Rasulullah solat
memakai capal ini riwayatnya sangat kuat. Bahkan ulama hadis menyebutkan periwayatannya itu dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Bahkan ada satu riwayat yang lain, perintahnya Rasulullah, khaliful yahud, katanya Rasulullah, wahai orang Islam, berbezalah kamu dengan orang Yahudi. Yang katanya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu mereka beribadat tanpa memakai selipar. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah suruh orang Islam berbeza dengan orang Yahudi, yang orang Yahudi itu ibadat mereka dia buang selipar. Maknanya orang Islam kena pakai selipar sembahyang. Kalau melihat sekadar pada hadis itu, maka hari ini Tuan Imam sepatutnya orang masuk dalam masjid kita, dalam tempat solat kita dalam keadaan pakai selipar. Tuan Imam nak kata apa? Kalau dia kata hadis itu sahih, Nabi suruh pakai selipar sembahyang, kata apa? Kerana itulah, untuk beramal dengan syariat ini kena melihat apa yang telah dimuktamadkan oleh ulama. Kerana kita ni tak sampai pada tahap-tahapnya mujtahid untuk memberi ijtihad sendiri pada nas-nas yang datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadisnya baginda Nabi SAW. Disebut beberapa perkara berkaitan dengan keharusan solat pakai selipar itu apabila keadaan menuntutnya untuk solat pakai selipar. So umpama solat dalam masjid Nabi dulu tak ada latar macam kita, tanah saja-saja kan, ataupun solat di mana-mana tempat yang tidak berlantai, maknanya tanah semata-mata, maka ada keharusan sekiranya pada selipar itu tidak ada najis, bagaimana yang disebutkan di sini. Bahkan disebutkan pada nota kita ini, Rasulullah tu dia pakai selipar dengan keadaan seliparnya bersih. Dia tak jalan nak mari satu daripada rumahnya mari ke masjid tu lalu macam-macam tepat lalu kan, macam-macam seret dah kan. Tak ada, Rasulullah dengan masjid tu pisah tabir je. Jadi dah memang lantai dia tu tak ada lantai macam kita. Kerana itu dalam kita beramal kena melihat satu kaedah hukum fiqhiyah, antaranya yang menyebut al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Adat itu menjadi hukum. Jadi zaman ke depan kita ini, masjid dah lawa, masjid dah ada latar comel, dah bersih, tok siap dah bersih, semua buang tahi cucuk, tiba-tiba kita masuk pakai selipar. Selipar pula bawa daripada rumah, tah pijak apa semua, nak semayang pakai selipar. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa? Kerana termasuk bab dalam nak menjaga kehormatannya masjid itu, hukumnya wajib. Maka bila datang perkara yang boleh mencemar kehormatan masjid, bahkan bertentangan dengan adatnya kita hari ini menghormati masjid dengan masuk dalam masjid tanggal selipar. Jadi kita masuk dengan pakai selipar, mana kita langgar adat hari ini dalam menghormati masjid, maka hukumnya haram. Walaupun riwayat hadis untuk solat pakai selipar itu sahih. Nak khabar pada kita, nak beramal ni kena tengok apa yang ditunjukkan oleh pewarisnya Nabi di kalangan para ulama. Dah cukup. Sebab kita ni orang tak tahu. Jadi tak padang kita nak main, oh, hadis ni sahih, hadis ni sahih, hadis ni sahih, kena beramal ke hadis. Kalau main pakai gitu kacau habislah. Orang masuk masjid semayang pakai selipar. Nak kalau hari raya beli selipar baru belakang, masuk pakai selipar pakai selipar. Hakada. Taib hadza berkenaan dengan sifat capalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertampal. Seterusnya, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جامعا أو ليحفيهما جميعا
Diberitahukan kepada kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari, diberitahukan kepada kami Ma'nun, diberitahukan kepada kami Malik daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang daripada kalian berjalan dengan memakai sebelah capal. Hendaklah dia memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya, iaitu berkaki ayam. Hadis 83 ini berkaitan dengan hadis yang 82. Haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinad nahwahu. Mana periwayatan tu datang daripada Abi Zinad. Yang hadis yang sama matannya seumpama pada hadis yang ke-82. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, janganlah sini larangan di sisi mazhab kita, larangan al-karahah, larangan makruh. Makruh hukumnya apabila seseorang dia berjalan dengan pakai sebelah capal saja, pakai sebelah saja selipar, pakai sebelah saja selipar, melainkan keadaan yang memerlukan dia memakai sebelah selipar. Mungkin kaki sakit, umpama kaki kalau kena gauk untuk dia nak pakai selipar kan? Ataupun keadaan-keadaan yang lain yang dia menuntut untuk dia pakai sebelah aja selipar, tak sebelah kaki lagi tak boleh pakai. Akhir itu tidak termasuk dalam larangan makruh. Namun bila keadaan dia boleh pakai dua-dua belah selipar, maka makruh baginya apabila dia hanya memakai dengan sebelah saja selipar. Ini adab dalam berpakaian apabila ada sesuatu yang berpasangan. Bila mana ada satu selipar rosak, contohnya ada satu selipar rosak, dianjurkan oleh Rasulullah buka dua-dua selipar. Yang mana tinggal tanggal satu, dah berjalan satu kaki ayam. Di antaranya ia merendahkan kehormatan kita. Yang keduanya ia memberi satu bebanang yang tidak baik. Ialah kita satu pakai selipar, satu tak pakai selipar. Maksudnya jalanan kita itu tidak diimbang dengan baik. Maka keadaan yang seumpama itu juga dianjurkan oleh Rasulullah pada semua keadaan pemakaian yang ada pasangan. Termasuklah kalau kita punya apa? Kita punya lengan baju ni, kom ni, kalau nak singsing, ada singsing dua-dua. Jangan sebelah singsing, sebelah tak singsing. Seluar pun macam tu. Kalau dah nak angkat sebelah, angkat dua-dua belah. Kalau nak turunkan dua-dua belah. Supaya terjaga kita punya kehormatan dalam berpakaian. Kerana pakaian ini adalah satu perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sebagai satu nikmat kepada kita. Jadi jangan kita perlekehkan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpakaian ikut sedap kita. Daripada hadis ini juga nak nampakkan pada kita betapa Rasulullah sangat menitik beratkan tentang kekemasan. Jadi kalau nak pakai pakaian, biar kemas. Nak berhias dengan pakaian, maka berhiaslah dengan kemas. Biar berlaku keadilan apabila ada pemakaian daripada pakaian kita itu yang bersifat berpasangan. Kalau kasut gitu juga. Kalau kasut itu yang sebelah itu dia punya tapak dia tebal ni, maka sebelah lagi pun tebal tu lah. Kadang-kadang hari ni fashionnya macam-macam. Yang ni sebelah dia punya tebal dia macam ni, yang ni sebelah dia punya tebal kurang sikit. Fashion dia. Maka tak betul cara seumpama itu, kerana tidak adil kita di dalam menyantuni pakaian-pakaian yang bersifatnya berpasang, yang sifatnya itu berpasangan. Maka ini anjurannya baginda Nabi SAW, bukan sahaja pada selipar, bahkan pada perkara-perkara yang lain yang bersifat berpasangan. Maka raikanlah pakaian itu dengan keadaan yang sama pada setiap waktu.
Hadis yang seterusnya, yang ke-84, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajula bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Diberitahukan kepada kami oleh Ishaq bin Musa, diberitahukan kepada kami oleh Ma'nun, diberitahukan kepada kami Malik daripada Abi Zubair, daripada Jabir, sesungguhnya Nabi SAW melarang sini al-karahah, melarang dengan larangan makruh. Seseorang itu makan, yang dimaksudkan adalah lelaki. Maksud lelaki di sini, tengok ada nota kita yang ke-28 itu. Lelaki di sini kerana lelaki adalah asalnya hadis itu ditujukan. Adapun dia digunakan sebagai kiasan umum yang bermakna lelaki, wanita dan kanak-kanak. Ar-rajul ini kalau perbahasan dari sudut bahasa, bila datang satu-satu lafaz itu menyebut tentang ar-rajul atau ditujukan lafaz itu kepada ar-rajul, ar-rajul itu makna lelaki, maka terkadang makna di situ bukan sekadar untuk lelaki, bahkan ia meluas termasuklah kepada perempuan dan juga kanak-kanak. Maka begitu halnya dalam larangannya Rasulullah ini, larang makruh makan dengan tangan kiri, selagi mana tidak ada sesuatu yang menuntut dia terpaksa nak makan dengan tangan kiri. Kalau terpaksa, nak buat macam mana? Tapi kalau tidak terpaksa, hukum dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i makruh. Banyak di kalangan ashab al-Malikiyah wal Hanabilah, banyak di kalangan ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, hukumnya haram makan dengan tangan kiri sekiranya tidak ada keadaan yang menuntut dia makan dengan tangan kiri. Bukan benda ringan ni, makan dengan tangan kiri. Satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah bila mana melihat seorang lelaki itu makan dengan tangan kiri, katanya Rasulullah, qul biyaminik, makan kamu dengan tangan kanan kamu. Maka kelonggaran larangan ini hanya kepada orang yang tak boleh ataupun ada sesuatu yang terhalang untuk dia makan dengan tangan kanan, ya akhir bismillah untuk makan dengan tangan kiri. Selain itu hukumnya makruh. Bahkan makruh ini makruh yang sangat berat keadaannya, kerana ia merupakan tuntutan besarnya baginda Nabi SAW untuk kita makan dengan tangan kanan. Maka tak boleh nak ambil lekeh. Kadang-kadang kalau kita makan dengan tangan ni, dia mungkinlah kita boleh makan dengan tangan kanan. Tak teramak pula kita nak ambil tangan kiri kan, sebab tangan kiri kita tahu dia buat kerja benda. Tapi terkadang ianya terlepas pandang bila kita makan dengan sudu contohnya. Makan dengan sudu, potong-potong dengan tangan kanan ataupun gau-gau dengan kanan, tiba cedok masuk dalam mulut dengan tangan kiri. Itu biasa perkara yang berlaku. Terlepas pandang kita tentang tuntutannya Rasulullah supaya makan dengan tangan kanan. Masuk makan dengan tangan kanan ini adalah suapan yang nak masuk dalam mulut kita. Itu dengan tangan kanan. Bahkan setengah ulama lagi menitik beratkan, termasuklah nak cedok lauk tu pun dengan tangan kanan. Yang kadang-kadang kita rasa dah tangan ni kita makan dah, nak pegang sudu lagi, kita kan nanti cemor pula dia punya sudu tu. Walhal cemor apa ni, makan yang awak pegang tu makanan, bukan awak pegang tai. Ini nak pegang situ kan, awak pegang makanan. Apa yang najisnya pada makanan tu? Kadang-kadang benda yang bukan-bukan menjadi penghalang kita untuk menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi larangannya Rasulullah makan dengan tangan kiri ataupun
berjalan dengan memakai sebelah capai macam tadilah. Menjadi hadis ini selain disebut larangan pada makan dengan tangan kiri itu, nak disamakan dengan larangannya Rasulullah melarang seorang itu pakai berjalan dengan pakai sebelah selipar sahaja. Haddatsana Qutaibah an Malik, hawalu fi sanad, ini beralih riwayat dia. وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Diberitahukan kepada kami Qutaibah daripada Malik, beralih pada riwayat yang lain, juga diberitahukan kepada kami oleh Ishaq bin Musa, diberitahukan kepada kami Ma'nun, diberitahukan kepada kami oleh Malik daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian hendak memakai capai, maka mulakanlah dengan kaki kanan nak pakai. Mula dengan kaki kanan. Katanya Al-Imam Al-Kattabi, dan seorang daripada imam, kata silap saya nama Al-Imam Al-Halimi alaihi rahmatullah, menyebutkan bahawasanya kita pakai selipar ni merupakan satu penghormatan yang kita berikan kepada kaki kita. Satu penghormatan yang kita berikan pada kaki kita bila kita mengalas kaki kita. Kaki ni nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kita mensyukuri terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kaki, maka kita jaga kaki itu sebaiknya. Antara perkara menjaga kaki, nak menghormati kaki yang dikurniakan oleh Allah, pakai selipar. Alas kaki itu dengan sesuatu agar tidak ada sesuatu menyakiti kaki kita. Oh, saya kebal tak ada masalah, jalan atas jalan tengah panas baru siap buat pun tak ada hal, saya kebal. Tak, dia bukan soal awak kebal tak kebal ni. Soalnya kita nak beri hormat kepada kaki. Ada oleh kerana kaki itu adalah sesuatu yang perlu dihormati, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, antaranya apa yang disebut oleh beliau dalam syarah Sahih Muslim, bahawasanya sesuatu yang terhormat itu tidak akan dimulakan melainkan dimulakan dengan yang kanan. Sesuatu yang terhormat nanti termasuklah pakai selipar. Selipar ni maknanya nak hormatkan kaki kita, maka mulakan dengan kanan. Perkara yang terhormat lain, makan, mulakan dengan kanan. Keluar daripada tandas, kita keluar daripada tandas itu, kita keluar daripada tempat yang tidak terhormat kepada tempat yang terhormat, maka keluar dengan kaki kanan. Masuk dalam masjid pun dengan kaki kanan. Apa lagi? Tempat terhormat. Masuk dalam rumah kita, masuk dalam rumah kita, masuk dengan kaki kanan. Setiap daripada perkara yang terhormat yang kita mulakan dengan yang kanan, maka kehormatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada tempat yang kita mulakan dengan yang kanan. Ini kalau masuk dalam masjid, masuk dalam rumah pun dengan kaki kiri, macam mana nak dapat penghormatan? Macam mana nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Hakala. Ini perkara yang terkandung di dalam syarak, dititik beratkan oleh para ulama kerana dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perkara itu dianjurkan oleh Rasulullah, maka ia merupakan bahagian daripada syarak yang dituntut supaya kita lakukan, yang dituntut supaya kita tak pandang remeh, kita tak pandang ringan. Gaduh-gaduh nak masuk dalam masjid tu, bila dah qamat dah, salah kita masuk dalam dengan keadaan kaki kiri. Apa perasaan kita?
Kalau kita gagah untuk keluar balik, masuk balik dengan kaki kanan, itu sebaik-baik keadaan. Ataupun kita berada dalam keadaan rasa sangat menyesal kerana tadi dah tersalah masuk dengan kaki kiri, nak selepas daripada itu dengan azam bersungguh-sungguh supaya tak berlaku lagi keadaan itu. Kalau betul kita melihat itu sebagai syarak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau tidak, tak rasa apa-apa. Kalau kita tak pandang besar pada perbuatannya Rasulullah, pada anjurannya Rasulullah, pada kedudukan sunnah di dalam 5 hukum syarak tu. Ada hukum syarak tu, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada sunnah, dia ada makruh, dia ada harus. Duduknya sunnah itu di dalam 5 hukum taklifi, hukum syar'i. Maka kalau kita ambil ringan, bermakna kita ambil ringan akan hukum syarak yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kalau ambil ringan hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, bagaimana nak berhubung dengan Rasulullah? Apatah lagi nak berhubung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula. Maka begitu katanya Rasulullah, apabila menanggalkan, iaitu menanggalkan selipar tu, menanggalkan capal tu, mulakan dengan kaki kiri. Bila nak tanggal mula dengan kaki kiri. Hendaklah jadi kaki kanan tu paling mula dipakai, paling mula dipakaikan capal dan paling akhir ditanggalkan capal. Hikmahnya apa kata ulama? Supaya berlama-lama kaki kanan itu dialas dengan capal. Tadi kita bila mula nak pakai, mulakan dulu dengan kaki kanan. Jadi bila nak tanggal mula dengan kaki kiri. Maknanya kaki kanan dalam mula awal, lambat sekali pula tu keluar. Supaya kaki kanan itu lebih dihormati. Lama dia berada dalam keadaan yang terhormat. Kalau kita hormat pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan hormat kepada kita. Maknanya hormatnya Allah dengan kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula. Juga termasuk daripada adab sunnahnya, memakai selipar. Ini jarang kita buat ni. Ini jarang. Cakap pun berjuang begitu juga. Kan? Satu sunnahnya memakai selipar ni, ambil pegang dengan tangan kita. Pegang dengan tangan kita selipar, pegang dia tu masuk kaki. Ini jarang. Kalau kita buat kita pakai kasut je. Sebab kasut payah kan, nak masuk ke tali sekian-sekian tak. Selipar ada dan sauk lah. Sauk orang pun tak nampak dah kadang-kadang. Sauk je. Sedangkan di sana itu ada sunnah yang lebih beradab. Letak selipar tu untuk disarungkan kepada kaki kita. Subhanallah. Ini antara sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita selesaikan 2 hadis je lagi. Kita habiskan tentang capal ni. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Ash'ath huwa ibn Abi Sya'tha عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. Diberitahukan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna, diberitahukan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, diberitahukan kepada kami Syu'bah berkata, telah dikhabarkan kepada kami Ash'ath, beliau adalah Ibnu Abi Sya'tha, daripada ayahnya, daripada Masruq, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan sesuatu dengan yang kanan selagi mampu. Ketika bersikap, ketika pakai capal, ketika bersuci, mulakan dengan yang kanan. Termasuklah disebutkan juga oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ketika mandi junub, mandi janabah itu, mandi wajib itu, mulakan dengan kanan. Maknanya berjiru bahagian kanan dulu. Apa sahaja daripada perbuatan yang berkait dengan syarak, perbuatan yang terhormat, maka mulakan dengan yang kanan. Jadi Rasulullah suka pada keadaan yang seumpama itu. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah al-Bahili
حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. Diberitahukan kepada kami Muhammad bin Marzuq, Abu Abdullah Al-Bahili. Diberitahukan kepada kami Abdul Rahman bin Qais, Abu Muawiyah. Diberitahukan kepada kami Hisham daripada Muhammad daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bahawasanya capal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali capal. Tadi qibalan tu, dua tali penambak tu, dua tali wak sauk jarinya Rasulullah. Begitulah juga capalnya siapa? Capalnya Sayyidina Abu Bakar macam tu juga, ada dua tali. Capalnya Sayyidina Umar pun ada dua tali. Ada pun orang yang pertama meletakkan satu tali je, yang kebanyakan kita tengok hari ni, terutamanya selipar yang kita namakan selipar Jepun. Tak tahu macam mana nama tu jadi selipar Jepun. Mungkin diasaskan oleh Jepun, wallahu a'lam. Itu ada satu tali penambak. Jadi satu tali penambak ini dimulakan oleh siapa? Dimulakan oleh Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat ini antaranya dapat kita ambil faham bahawasanya menjadi satu perkara yang tidak salah kalau nak mengikut Rasulullah pada hal-hal jibiliyah, iaitu hal-hal yang ada, hal-hal yang tidak terkait dengan syarak. Seumpamanya apa? Seumpamanya jenis Rasulullah makan, Rasulullah suka makan apa? Jenis pakaiannya Rasulullah, itu apa? Seliparnya Rasulullah. Kalau nak ikut tak ada masalah. Bahkan di sisi Imam Malik alaihi rahmatullah, apabila menyebutkan tentang khatamnya Rasulullah, iaitu cincingnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh Rasulullah, terutamanya cincin yang ada lakaran yang Rasulullah gunakan untuk buat apa? Khatam, untuk buat cop, yang tulis Allah Rasul Muhammad itu. Di sisinya Imam Malik, kalau kita memakai itu dengan niatnya nak sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat fadilat sunnahnya. Maknanya dapat ganjaran menghidupkan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak dituntut dalam syariat, tidak ada dalam syariat Rasulullah kata kamu kau nak pakai cincin kena pakai cincin macam tu je, tak. Kamu kau nak pakai selipar kena pakai selipar dua sauk macam ni je, tak. Rasulullah tak sebut. Tetapi sahabat ambil untuk sama, nak supaya keadaan Rasulullah itu sentiasa ada di hatinya, nak sama serba-serbi tu, utamanya antara sahabat yang terkenal suka ikut, boleh kata kesemua perkara berkaitan dengan Rasulullah, walaupun perkara itu perkara yang tabiat semata-mata, perkara yang tabi'iyah semata-mata, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seliparnya ikut Rasulullah. Ada satu riwayat juga dalam bab ini, kita sebut yang lepas, dilihat Sayyidina Abdullah ibnu Umar, dia pakai selipar as-sibtiyah, selipar daripada kulit yang disamak. Setengah riwayat kata kulit itu datang daripada kulit kerbau. Itu Abdullah ibnu Umar dia pakai selipar tu. Bila ditanya oleh seseorang pada zamannya, kenapa pakai selipar tu? Kerana aku melihat Rasulullah pakai selipar ni. Jadi dia nak pakai benda yang sama dipakai oleh Rasulullah. Maka di sisi syariat kita tidak menjadi salah. Bahkan kalau niat kita nak sama dengan Rasulullah, nak bersama dengan Rasulullah, nak supaya banyak kita dapat mengenangnya Rasulullah, maka itulah lebih lagi dituntut, bila khusus kita yang duduk di hujung-hujung zaman ini. Adapun nak menyalahi daripada perbuatan adatnya Rasulullah pun tidak salah. Maka kalau kita faham apa yang diriwayatkan pada hadis tadi, maka tidak ada ruang untuk kita perbahaskan pun, apatah lagi nak balah, apatah lagi nak berdebat dengan hal seumpama itu.
Orang dia nak tunjuk cara cinta dia pada Rasulullah macam-macam. Bukan kata Sayyidina Uthman tu tentang dia buat satu tali maknanya dia tak cinta pada Rasulullah. Jauhlah Sayyidina Uthman dengan kita nak cerita cinta pada Rasulullah. Cara masing-masing nak cinta pada Rasulullah. Ikut suka dia lah. Dia nak cinta dengan cara ni, dia nak cinta cara nak buat semua benda yang Rasulullah buat. Dia nak cinta pada Rasulullah dengan nak menghidupkan apa sahaja yang disyaratkan oleh Rasulullah. Itu bahagian juga daripada cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau perkara-perkara yang seumpama ini dihidupkan oleh para as-sahabah, tidak pernah ada pertikaian pun di antara mereka. Ada satu riwayat, seorang sahabat bila dia lalu satu tempat, dia tunduk kepala. Dia sampai tempat tu dia tunduk. Tak ada benda pun yang menyebabkan dia tunduk, tapi sampai situ dia tunduk kepadanya. Maka ditanya kepada orang yang ditanya daripada orang yang tak sempatlah dengan zaman Rasulullah, di kalangan tabi'in. Tanya, dia kata, kenapa kalian ni sampai sini tunduk kepala? Sedangkan tak ada perkara pun yang menyebabkan kalian patut tunduk kepala. Katanya dulu ada satu dahan ataupun satu ranting di kawasan itu yang Rasulullah bila dia lalu di situ, Rasulullah tunduk. Jadi tak ada ranting pun mereka tak lalu di situ tu tunduk. Ini halnya para as-sahabah ridwanullahu ta'alaihim ajma'in, nak ceritakan betapa nilainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat agung. Yang beritahu kepada kita, yang tunjukkan kepada kita keagungan ini bukan orang-orang hari ini, orang-orang yang lebih kenal Rasulullah. Kalau dengan orang yang lebih kenal pun dengan Rasulullah pun kita masih lagi nak pertikaikan, maka itu satu kerosakan yang sangat dahsyat pada hati kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah kita ni menghampiri bulan yang mulia, bulan yang nak bawa pada ingatan kita mengenang kelahiran yang menjadi sebab kebaikan untuk kita. Sebab kebaikan untuk kita. Tak adalah keberuntungan yang lebih besar dalam sejarah makhluk yang bernama manusia ini, melainkan keberuntungan yang Allah kurniakan kepada umat yang disandarkan kepada Nabi akhir zaman ini, iaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara sebagai penutup, moga-moga jadi semangat untuk kita, wabil khusus kita duduk pada zaman dahsyat ini, daripada kita bazirkan mulut kita untuk berbahas tentang itu dan ini, beri komentar tentang itu dan ini, maka perbanyakkanlah daripada harian kita itu dengan banyak menyebutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam satu hadis qudsi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaannya seluruh alam ini. Seluruh alam ini. Maka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya seluruh alam ini diciptakan kerananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad. Kalaulah bukan kerana-Mu wahai Muhammad. Kalaulah bukan kerana-Mu wahai Muhammad. Kalaulah bukan kerana-Mu wahai Muhammad, nescaya alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam ini kerana untuknya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau diciptakan, mana Nabi Muhammad itu diciptakan untuk apa? Maka ditanya oleh Rasulullah, aku tidak tahu akan maksud penciptaannya itu. Sebelum tadi penciptaan alam untuknya Rasulullah, ini aku ni dicipta untuk apa? Tanya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala jawab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta li habibi. Kamu wahai Muhammad diciptakan untuk aku sebagai kekasihnya aku. Bukan maknanya Allah ni berhajat pada sesuatu, tak. Nak ceritakan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi, pada kedudukan yang tidak pernah sampai dan tidak akan sampai pada mana-mana makhluknya Allah tabaraka wa taala. Anta li habibi, engkau wahai Muhammad untuk aku sebagai kekasihnya aku.
Nak khabar itulah punca segala-galanya untuk kita. Nak redha Allah, nak cinta Allah, nak kasih sayang Allah, nak keselamatan daripada Allah. Tidak lain tidak bukan melainkan melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya kepada Rasulullah, aku ni, maknanya Allah ini ada, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan, zat yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha luasnya rahmat, maha luasnya pemberian. Untuk apa zat yang agung ini? Untuk siapa zat yang agung ini? Maka jawabnya Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fil ula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dengar. Katanya Allah, ana liman shalla alaik. Aku ini adalah untuk orang yang bersalawat kepadamu. Maka padanglah satu kurniaan yang tidak diketemui, kurniaan yang paling besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama orang yang apabila bersalawat satu kali kepada Rasulullah dapat 10 salawat daripada Allah, dengan makna 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fa'ala. Satu je. Satu daripada salawat, 10 rahmat daripada Allah. Allah siapkan seluruh pemberiannya Allah untuk mereka yang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak ambil peluang ini. Tambah-tambah kita duduk pada zaman dahsyat ini, nak cari pintu keluar, nak cari pintu keselamatan, nak cari pintu ketenangan, nak hilangkan segala rasa gelisah, takut kita, rasa tak selamat kita. Ini bekal dia. Ini bekal dia bila datang seorang sahabat kepada Rasulullah, beritahu, kalaulah seluruh hidup aku ini aku gunakan untuk salawat kepadamu wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, idza tukfa hammaka waghfir dzambaka. Kalau itulah yang kamu buat, maka Allah tenangkan segala kerisauan, selesaikan segala masalah kamu, Allah ampunkan segala dosa kamu. Bersalawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lembutkan lidah kita ini, izinkan lidah kita ini, berikanlah kurniaan dalam kehendaknya Allah akan lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasihnya Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya tidak akan kita dapati kedudukan kita tatkala kita bersalawat kepada Rasulullah, melainkan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut ini kekasihnya. Bukan sembarang orang boleh sebut. Walaupun rasa mudah sangat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dia payah tiba-tiba satu hari 24 jam berlalu kita tak selawat sepatah pun. Yang kita sebut mudah sangat. Sebab ukurannya sangat tinggi, kedudukannya Rasulullah sebagai kekasihnya Allah, yang lidah ini tidak dikehendaki oleh Allah melantungkan salawat kepada kekasihnya, melainkan terpilih untuk mendapat bahagian daripada kemuliaan kekasihnya Allah tabaraka wa taala. Moga-moga Allah jadikan kita sebahagian daripada mereka yang beruntung insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, ahli keluarga kita, suami isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang lidahnya sentiasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kekasihnya Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fil ula. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada berkat salawat kepada Rasulullah ketenangan dalam kehidupan kita. Segala wabak bencana ini segera diangkat oleh Allah. Segala daripada kesusahan ini segera dipermudahkan oleh Allah. Segala dugaan ini segala diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala daripada penyakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Segala daripada bebanan Allah Subhanahu wa taala ringankan.
segala daripada kealpaan, Allah kurniakan petunjuk kepada kita semua insya-Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal qabul bijahi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum ala tatwil. Mohon maaf ambil masa yang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum.